bertanggungjawab dan peduli dengan nilai-nilai murni. Jadi kalau kita lihat daripada pandangan Ainur ni, dia menekankan tentang elemen nilai-nilai murni. Kalau kita lihat kepada pandangan Character Education Organisation pada tahun 2016, pendidikan karakter ini merujuk kepada suatu usaha untuk membangun generasi muda yang mempunyai etika dan nilai teras. Masih lagi elemen yang sama yang berkaitan dengan nilai-nilai murni. Dan kalau ikut pandangan Nur Azli pada tahun 2021, ianya merupakan suatu usaha terancang dan disengajakan yang bertujuan untuk mengajar tentang kebajikan. Jadi kalau kita lihat secara umumnya, apabila kita membincangkan tentang pendidikan karakter, ianya menekankan tentang nilai-nilai murni dan etika yang harus dipatuhi oleh seseorang individu itu. Itu daripada segi sudut secara umum. Kalau kita lihat daripada segi sudut pandangan agama, daripada segi pandangan agama, pendidikan karakter ini telah lama wujud dan tradisi Islam dan ianya bermula sejurus penurunan Al-Quran. Kalau kita lihat, ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW menekankan tentang kepentingannya untuk menuntut ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mana kita sebagai seorang manusia itu haruslah mempunyai suatu nilai etika karakter yang sukakan kepada ilmu. Itu kalau kita lihat daripada sejarah penurunan ayat Al-Quran. Dan yang keduanya, menurut Ahmad dan Fakrul pada tahun 2018, apabila kita membincangkan tentang pendidikan karakter ini, ianya merupakan suatu bentuk kestabilan jiwa yang menggerakkan seseorang untuk melaksanakan kebaikan tanpa paksaan. Jadi di sini saya nak tekankan tentang elemen tanpa paksaan. Bila kita mempunyai suatu karakter yang baik ataupun karakter yang tidak baik, ianya bukanlah suatu paksaan daripada mana-mana individu yang lain, tetapi datangnya sendiri daripada diri kita sendiri. Dan yang terakhir sekali adalah kemantapan karakter, iaitu akhlak dalam diri seseorang Muslim itu dikaitkan dengan tahap kekuatan imannya. Yang ini kita tak boleh nafikanlah. Dalam Islam kita sentiasa melabel seseorang yang mempunyai iman yang kuat, maka kita dapat fahami bahawa mereka ini mempunyai karakter yang baik, ataupun dalam bahasa Arabnya kita katakan mereka ini mempunyai sifat-sifat yang mahmudah. Jadi kita lihat bagaimana karakter-karakter ini dapat dibentuk. Jadi setelah saya meneliti beberapa pandangan, karakter ini sebenarnya wujud secara direct dan juga secara indirect. Kalau kita lihat secara direct, ini adalah selalu yang kita gunakan. Yang mana kita selalu ucapkan kepada orang apakah karakter yang dimiliki oleh diri kita. Contoh, kita selalu kalau kita berjumpa dengan orang, kita selalu sebut saya ini merupakan seorang yang rajin, saya ini merupakan seorang yang baik, saya ini seorang yang suka bersedekah. Itu adalah direct karakter yang mana kita menyatakan karakter yang ada dalam diri kita secara verbal. Tetapi berbeza pula dengan indirect, yang mana ianya dilihat secara perbuatan. Apabila kita membincangkan tentang indirect karakter ni, bahasa yang paling mudah yang boleh kita gunakan adalah bila kita buat sesuatu perbuatan itu, maka orang sebenarnya boleh kenal karakter peribadi kita. Contoh, kalau kita dalam kelas, kalau ruangan belajar kita berada dalam keadaan yang bersih, kemas, tidak mempunyai sampah dan sebagainya, maka pensyarah kita akan membuat andaian bahawa kita ini mempunyai karakter sebagai seorang yang pembersih. Itu yang pertama. Yang kedua, jika di dalam kelas kita sering bertanya soalan dengan para pensyarah, maka pensyarah kita tahu kita mempunyai satu karakter yang berani mencuba.
Jadi contoh-contoh yang saya berikan tadi, makanya kita dapat fahami bahawa karakter ini sebenarnya boleh dinilai melalui perbuatan kita. Dan inilah yang amat saya perlu tekankan sekali bahawasanya bila kita pergi ke alam pekerjaan, saya memberi penekanan kepada apabila kita pergi ke alam pekerjaan, maka kita punya majikan ataupun ketua jabatan kita lebih melihat kepada indirect character. Kenapa saya kata benda itu penting? Saya ambil contoh dalam konteks saya sendiri. Semasa saya ditemuduga sebagai seorang pensyarah di Universiti Teknologi Malaysia, salah satu soalan yang ditanyakan kepada saya adalah apabila doktor nanti masuk kerja sebagai seorang pensyarah, apakah karakter yang doktor akan tunjukkan sesama rakan sekerja? Ini menunjukkan bahawa seseorang majikan itu ataupun ketua jabatan itu amat mengambil penting tentang elemen karakter seseorang individu itu. Kerana apa? Bila kita bekerja, sudah semestinya lah majikan kita, ketua jabatan kita menginginkan sekurang-kurangnya 80% kita mempunyai karakter yang baik. Barulah mereka percaya bahawasanya kita layak untuk diberi peluang untuk bekerja di sesebuah institusi pekerjaan itu. Jadi kita lihat bagaimana faktor-faktor pembentukan karakter itu. Kalau kita lihat, pembentukan karakter ini boleh dilihat daripada 4 faktor yang berbeza. Yang pertama sekali daripada segi sudut genetik, yang mana lelaki dan perempuan akan mempunyai karakter-karakter yang berbeza. Yang keduanya daripada segi persekitaran, bagaimana budaya dan nilai-nilai murni di rumah akan membentuk karakter kita. Dan yang ketiga, sosial, pengaruh rakan sebaya. Dan juga yang keempat adalah berkaitan dengan global dan media massa. Yang ini yang sangat saya khawatiri. Kemunculan Twitter, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya sebenarnya sedikit sebanyak telah memberi satu kesan impak kepada pembentukan karakter kita pada masa sekarang. Kalau kita lihat para pelajar dan juga rakan-rakan di Kementerian Pendidikan Malaysia, kita sekarang ni lebih gemar untuk menulis ataupun berkongsi video secara terbuka di media sosial. Sebenarnya, pelajar-pelajar dan juga rakan-rakan sekalian, melalui penulisan itulah sebenarnya orang boleh mengenal pasti karakter yang dimiliki oleh diri kita. Contoh, saya ambil contoh. Baru-baru ini, saya berkongsi saya berkongsi suatu video berkaitan dengan bagaimana perjalanan pendidikan saya daripada UPSR sehinggalah ke peringkat PhD. Jadi ramai pelajar, begitu juga dengan pelajar daripada UPM lah yang telah menjemput saya untuk berkongsi pada sesi pada hari ini. Yang mana mereka telah meletakkan suatu persepsi bahawasanya saya mempunyai suatu karakter yang baik berdasarkan kepada video yang telah ditunjukkan sahaja. Begitu juga dengan penulisan kita. Kalaulah dalam penulisan kita di media sosial lebih terarah kepada perkongsian tentang ilmu-ilmu ataupun perkara-perkara yang baik, maka orang dapat fahami bahawa kita ini mempunyai suatu karakter yang positif berbanding dengan kita menceritakan perkara-perkara yang negatif tentang diri kita. Saya ambil contoh yang mudah lah. Kadang-kadang kita di tempat kerja, betul saya tak nafikan kita akan wujud pelbagai masalah,
pelbagai ragam, sama ada daripada rakan sekerja mahupun majikan kita. Dan kita akan meluahkannya melalui media sosial. Dan apabila orang membaca, orang membaca status kita di media sosial, tanggapan umum kepada diri kita adalah seorang individu yang tidak tahu mengurus masalah peribadi dengan baik. Jadi perlu berhati-hati dengan penulisan ataupun perkongsian yang kita lakukan di media sosial. Dan untuk pengetahuan para pelajar juga ya, kemungkinan apabila kita memohon pekerjaan pada masa akan datang, benda-benda ini akan diambil kira. Kerana segala sejarah kita yang lepas akan diteroka oleh bakal-bakal majikan kita. Dan saya pernah baca sedikit perkongsian daripada rakan-rakan saya yang mohon dalam bidang pekerjaan yang bukan dalam bidang lain pendidikan. Mereka berkongsi bahawasanya ada sesetengah majikan yang kadang-kala semak ataupun cuba untuk mengenal pasti akaun Twitter, Facebook, Instagram dan TikTok untuk mengenali peribadi bakal pekerja mereka. Seorang pekerja yang baik, karakter mereka haruslah bermula di luar lagi. Maksudnya sebelum mula bekerja tu mereka dah ada karakter yang baik. Barulah mereka boleh tunjukkan satu karakter yang sangat kompeten apabila masuk ke alam pekerjaan nanti. Jadi sekarang kita nak bergerak kepada yang ketiga. Mesti pelajar-pelajar nak tahu apa sebenarnya karakter-karakter yang diingini oleh majikan pada hari ini. Bila membincangkan tentang karakter yang diingini, saya memang gemar untuk mengaitkan dengan 8 Keys of Excellence yang diperkenalkan oleh Bobby D. Porter, yang mana Bobby D. Porter ini telah memperkenalkan 8 Key of Excellence, yang mana Key of Excellence inilah yang menunjukkan karakter yang diingini oleh seseorang majikan itu. Kita lihat apakah karakter yang diingini oleh seseorang majikan. Yang pertama sekali, bagi pandangan saya, ini pandangan peribadi saya lah. Karakter yang diingini oleh seseorang majikan adalah karakter seseorang individu yang mampu memberikan komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen itu merujukkan kepada suatu usaha dan kerja keras yang ditunjukkan oleh seseorang. Dan ia juga merujuk kepada keinginan untuk terus bekerja di sesebuah organisasi itu. Melibatkan pelbagai pihak, diri, keluarga, rakan dan juga majikan. Dan ianya juga komitmen yang ditunjukkan akan mempengaruhi pandangan orang luar kepada individu itu. Dalam bahasa mudah, apabila kita masuk ke dalam sesuatu suasana pekerjaan ataupun institusi, komitmen kita ni bertanggungjawab dengan komitmen yang telah diberikan kepada kita. Dan ini yang saya rasa sebenarnya pelajar-pelajar kita sedikit kurang di peringkat institusi pengajian. Lepas magnet tu awak pilih ni bagi penuh ni, atas ni jawapan dah. Nak tulis tempat kosong tu. Tulis sekarang. Jadi kalau kita lihat komitmen, saya ambil contoh lah. Bila kita dapat tugasan daripada pensyarah, kita dapat tugasan kumpulan, sejauh mana kita dapat memberikan komitmen untuk menyelesaikan tugasan itu secara berpasukan. Cuba bayangkan jikalaulah di peringkat pengajian pun kita sukar untuk memberikan komitmen sama ada kepada tugasan assignment
ataupun kepada tugasan pembelajaran mahupun hadir ke kelas, bagaimana nanti kita pada masa akan datang di alam pekerjaan yang mana kita akan diberikan tanggungjawab yang lebih banyak. Okey? Kalau kita lihat situasi di alam pekerjaan, kita akan diberikan pelbagai tanggungjawab. Saya ambil contoh. Sebagai seorang pelukis grafik, dia bukan sahaja perlu mempunyai ataupun melaksanakan tugasan untuk menyediakan bahan-bahan grafik. Kemungkinan juga mereka ini akan diberikan tugasan untuk membuat mungkin minit mesyuarat, mungkin juga terlibat dengan proses untuk mengenal pasti stok di syarikat tersebut. Jadi cuba bayangkan jika semasa kita belajar pun kita tidak dapat memberikan komitmen dengan tugasan-tugasan yang pelbagai, bagaimana kita ingin memupuk komitmen itu semasa di alam pekerjaan. Inilah bahawa para pelajar bila kita tak dapat memberikan komitmen yang baik, ianya akan mempengaruhi pandangan orang luar kepada individu, itu terutama sekali majikan kita, yang mana majikan kita merasakan dia akan meletakkan suatu label kepada pekerja mereka bahawasanya kita seorang yang tidak bertanggungjawab kerana tidak berupaya memberi komitmen yang sebaiknya semasa bekerja. Itu yang pertama, berkaitan dengan komitmen. Yang kedua, berkaitan dengan integriti. Yang ini yang banyak berlaku, kesan daripada pandemik COVID-19. Kalau kita lihat, integriti ini merujuk kepada kejujuran, berpegang kepada prinsip, melibatkan integriti individu dan organisasi, dan ianya akan mempengaruhi kepercayaan umum kepada individu itu, dan akhirnya integriti yang baik ini akan membentuk budaya kerja yang cemerlang. Jadi kalau kita lihat kesan daripada kejujuran ini, masalah yang selalu diberikan oleh para pelajar adalah berkaitan dengan integriti individu. Pertama sekali saya ambil contoh peperiksaan. Berapa ramai dalam kalangan pelajar yang mengambil peperiksaan secara atas talian yang meminta rakan mereka untuk memberikan jawapan. Dan percayalah, apabila kita mempunyai sikap ataupun mempunyai integriti yang tidak baik, maka amalan itu akan berterusan ke dalam sistem pekerjaan kita. Yang keduanya, berapa ramai pelajar kita yang tidak jujur apabila menyelesaikan tugasan yang diberikan. Berapa ramai yang plagiat kerja rakan-rakan mereka. Dan disebabkan itulah kita tidak berjaya melahirkan mahasiswa yang dapat berfikir di luar konteks apa yang mereka sepatutnya berfikir. Dan itulah sebenarnya yang menyebabkan ramai mahasiswa kita yang tidak berjaya mendapat tempat di alam pekerjaan. Kerana semasa mereka belajar, mereka tidak cuba untuk develop thinking skills, dan juga skills lain yang diperlukan akibat ketidakjujuran ini. Dan percayalah, apabila kita sudah tidak jujur, makanya nanti bila di alam pekerjaan kita akan mempunyai sikap seperti itu. Contoh, saya ambil contoh. Kita hari ni tak sakit, tapi disebabkan kita mungkin kita nak pergi shopping ke, ataupun mungkin kita nak pergi berjalan-jalan ke,
kita minta MC palsu. Dan ini sebenarnya akan memberi satu tanggapan yang negatif majikan ke atas diri kita apabila majikan kita mengetahui bahawasanya kita tidak mempunyai integriti yang baik. Seterusnya nombor 3, keinginan untuk berjaya. Seseorang individu yang ingin berjaya sudah mestinya mereka mempunyai keinginan untuk berjaya. Apa karakter-karakter ataupun ciri-cirinya adalah pertama sekali kita kena mesti belajar untuk kata tidak boleh. Sebenarnya ramai orang salah faham yang saya lihat perbincangan di dalam Twitter apabila majikan memberikan kerja luar daripada skop tugasan. Sebenarnya pelajar-pelajar, kadang kalau kita merasakan tugasan itu tidak penting untuk dipelajari pada ketika itu, tapi untuk development career kita pada masa akan datang. Mungkin kita dapat tawaran di tempat kerja yang baharu yang memerlukan kita multitask. Dan kemahiran-kemahiran itu boleh dipelajari apabila majikan kita memberikan kita tugasan yang rencam. Rencam ni maksudnya tugasan yang pelbagai. Jadi daripada situ sebenarnya kita boleh mempelajari pelbagai kemahiran-kemahiran lain. Yang kedua, kita kena kenal pasti kelemahan dan juga kegagalan kita. Selalu belajar dari kesilapan. Jangan hari ini kita dah silap, kita akan ulangi kesilapan itu dan kita kena mempunyai mindset untuk sentiasa berjaya. Mindset untuk sentiasa berjaya ni, kita kena sentiasa letakkan bermula daripada zaman kita belajar lagi. Jadi daripada situ, bila kita masuk ke alam pekerjaan, bila kita ada mindset untuk sentiasa berjaya, maka kita akan ada satu sikap untuk memperbaiki diri kita dan akhirnya career development kita akan lebih cepat. Yang seterusnya, kita juga perlu mempunyai karakter, mempunyai accountability dan kepunyaan. Yang ini saya rasa tak ramai orang ada. Kenapa? Bila saya perkatakan tentang accountability dan kepunyaan ownership, maka kita kena faham apabila sesuatu tanggungjawab, tugasan yang diberikan kepada kita, kita perlu mempunyai rasa sense of belonging. Bila kita ada sense of belonging, maka kita akan tunjukkan attribute komitmen, participative, owning, facilitating dengan energize. Yang ini sangat penting supaya bila kita bergerak ke alam pekerjaan nanti, apabila sesuatu tugasan itu diberikan kepada diri kita, makanya kita akan rasakan bahawa kita mempunyai kepunyaan terhadap tugasan yang diberikan kepada diri kita. Bila kita rasa kepunyaan, maka kita akan laksanakan tugasan itu secara bersungguh-sungguh. Bila kita menyelesaikan sesuatu tugasan itu secara bersungguh-sungguh, maka kita dapat menghasilkan suatu kejayaan yang lebih baik dan lebih bagus. Seterusnya kita pergi kepada karakter melibatkan pertuturan. Yang ini yang sangat penting. Pertuturan dia ada berkaitan dengan first impression, berkaitan dengan diri kita. Sebab itulah semasa sesi temu duga, kita perlu menggunakan pertuturan yang sangat baik supaya kita dapat meyakinkan bakal majikan kita untuk menerima kita bekerja di dalam syarikat mereka. Pertuturan ini juga daripada zaman kita belajar, kita perlu latih how to convince others towards ourselves. Sebab pertuturan ini tak semuanya ada. Pertuturan yang baik ini akan diterjemahkan melalui perbuatan kita. Bagaimana sebutan kita, keyakinan kita dan sebagainya. Jadi melalui pertuturan ini,
kita perlulah menggunakan penggunaan kata yang betul, berkata perkara yang utama dan perlu mengikut situasi dan juga persekitaran. Dan seterusnya, fleksibel. Yang ni pelajar-pelajar kena faham. Pekerjaan pada masa sekarang memerlukan kita untuk sentiasa fleksibel. Saya ambil contoh dalam konteks pensyarah. Kami bekerja secara fleksibel. Bukan sahaja 8 pagi hingga 5 petang. Kadang-kadang sambung lagi 8 hingga 10 malam kelas di rumah. Sama juga dengan para pelajar yang akan bekerja nanti. Yang mana kadang-kadang kita perlu ada flexible pattern, flexible location, flexible hour and flexible leave. Jadi sini saya nak ambil contoh untuk flexible location and flexible hour. Kadang-kala majikan kita memerlukan kita untuk bekerja di lokasi yang fleksibel. Mungkin tiba-tiba kita balik. Majikan kita memerlukan suatu dokumen yang sangat urgent. Makanya, kita perlulah bersikap secara fleksibel. Begitu juga dengan flexible hour. Kadang-kadang kita selalu mempunyai suatu sikap untuk berkira-kira. Apabila keluar sahaja daripada waktu bekerja, kita rasa cukup. Sampai di situ sahaja. Kadang-kadang, atasan ataupun majikan memerlukan sesuatu perkara itu secara tiba-tiba. Jadi, bila kita tak ada karakter fleksibel ini nanti, dia akan menyusahkan diri kita. Kita mula berkira-kira. Kita mula merasakan bahawasanya majikan kita suka mengganggu kita di luar waktu bekerja. Yang ketiganya, kita akan mewujudkan suatu perhubungan ataupun suatu border antara seorang pekerja dengan seorang majikan yang kita rasa majikan kita ni sentiasa ingin mengganggu kita. Jadi, itulah yang akan menyebabkan kita sukar untuk berjaya. Kerana apa? Bila kita sebut nak berjaya ini, kita memerlukan orang lain. Kita bukan memerlukan diri kita sahaja. Dan saya rasa yang kedua terakhir, kedua terakhir adalah berkaitan dengan penghargaan. Kita perlu mempunyai karakter yang menghargai, bukan sahaja menghargai diri kita, tetapi juga menghargai orang lain. Dan yang terakhir sekali, saya rasa kita mempunyai karakter untuk berjaya. Karakter yang diperlukan adalah kita perlu mempunyai keseimbangan yang mana kita mampu menyeimbangkan kehidupan kita secara baik dan bagus. Saya tak nafikan dalam keadaan zaman pada masa sekarang ini, dengan keadaan tugasan yang semakin sukar, rencam, multitask dan sebagainya, menyukarkan kita untuk seimbang. Tapi seboleh-bolehnya kita cubalah untuk seimbangkan kehidupan kita, kerana jika kita tidak seimbang, ianya akan menyukarkan kita untuk berjaya. Sebagai contoh, kalau kita bagus daripada segi fizikal pun, tapi daripada segi social, emotional dan spiritual kita tidak bagus, maka kita tidak boleh berjaya juga. Kalau daripada segi social kita bagus, tapi daripada segi profesional kita tidak bagus, maka kita tidak boleh berjaya juga. Jadi, kesemua elemen-elemen ini perlu diseimbangkan supaya kehidupan kita ini sentiasa berada pada aturan yang sebagainya. Jadi, saya rasa masa yang telah diberikan kepada saya telah pun tamat. Nanti mungkin kalau ada persoalan, kita boleh bergerak kepada sesi yang seterusnya, sesi Q&A session. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih panel pertama kita. Pandangan yang sangat jelas dan padat
Hadirin sekalian, seperti yang dikatakan oleh Dr. Ikram tadi, pendidikan karakter ialah sebuah gerakan ataupun usaha yang memupuk dan mengajar seseorang individu tentang etika dan nilai-nilai murni. Okay, selain itu, daripada ceramah doktor tadi, kita juga dapat tahu bahawa setiap insan memiliki dua jenis karakter, iaitu karakter direct dan indirect yang dibentuk daripada pelbagai faktor. Kami juga berharap bahawa para hadirin juga dapat tahu apa karakter-karakter yang diingini oleh sebuah majikan daripada perkongsian Dr. Ikram tadi. Baiklah para hadirin, program kita akan sambung sebentar lagi selepas rehat 5 minit. Terima kasih. Yang bagi ni. Yang bagi ni. Kata just dia. Merah. Kak ni minta maaf lah tak ada share kat orang. Benar.
Selamat kembali diucapkan kepada para hadirin ke program Good Character Leads to Success bersama kami. Baiklah, ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Ikram ke atas pendapat, pandangan serta ilmu yang diberikan sebentar tadi. Para hadirin, kita akan sambung ke slot seterusnya bersama Puan Hana. Sebelum kita mula, bolehlah kita berkenalan dahulu dengan panel kedua kita pada pagi ini. Tak kenal maka tak cinta, bukan? Bagi pengetahuan para hadirin, Puan Hana binti Zaihal Hazri merupakan alumni UPM sendiri dan kini memegang jawatan sebagai Fellow Perdana Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Tanpa membuang masa, marilah kita memberi laluan kepada Puan Hana untuk berkongsi pendapat beliau mengenai bagaimana good character leads to success. Puan, dipersilakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang berbahagia Profesor Dr. Roziah Muhammad Rasdi serta para peserta pada pagi ini. Pembetulannya bukan kini Fellow Perdana, tapi saya dah habiskan Fellow Perdana saya tahun lepas. Baru sahaja selesai bulan Disember yang lepas. Jadi kini saya sedang menuntut ilmu lah. Saya sedang sambung belajar lagi untuk melanjutkan pelajaran ke Masters insyaAllah. Okay, apa khabar semua? Sebelum itu saya nak tanya, anda semua masih bersemangat ke untuk slot yang kali ini? Kalau masih bersemangat, boleh tak type nombor 1 dekat ruangan chat? Okay, jadi semua masih bersemangat, Alhamdulillah. Okay, sebabkan tajuk kita hari ni Good Characters Lead to Success. Jadi saya sendiri nak kongsikanlah satu buku yang saya baca daripada sekolah menengah lagi, and I keep that as a action. Saya sangat-sangat suka buku ni dan saya nak kongsikan apa intipati buku dalam buku ni. Jadi saya nak tanya, dekat sini ada tak yang pernah baca buku 7 Habits of Highly Effective People? Saya nak tengok ada tak yang pernah baca buku ni sebelum ni? Kalau pernah boleh katakan belum. Okay, ada yang belum. Ada yang pernah. Okay, Alhamdulillah ada yang pernah. Okay, buku ni adalah daripada Stephen R. Covey. Dia dalam buku ni dia menceritakan tentang 7 habit bagaimana kita nak jadi seorang insan yang holistik, seorang insan yang efektif. Okay, jadi dalam buku ni dia memberi satu gambaran ataupun plan action yang kita boleh ambil dan kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita untuk menjadi insan yang holistik. Terutamanya kalau kita sekarang ni masih lagi bergelar mahasiswa, apa yang kita nak jadi mahasiswa yang holistik. Saya selalu kalau junior ataupun adik-adik UPM kan jemput saya untuk jadi panel, saya selalu bagi tahu dekat adik-adik ni bahawa kita nak jadi mahasiswa, jangan jadi mahasiswa 3R. Jadi apa tu mahasiswa 3R? Bukan 3R, 3K. Apa tu mahasiswa 3K? Baru terlalu perlahan ke? Boleh dengar dengan jelas? Boleh, Puan Hana, boleh. Okay, boleh. Alright. Jadi saya nak tanya, apa tu mahasiswa 3K? Mungkin ada yang boleh kongsikan. Jangan jadi mahasiswa 3K. Boleh teka tak apa tu 3K yang kita jangan jadi? Mungkin daripada moderator sendiri mungkin nak teka apa tu 3K. K yang pertama, K kemalasan. Okay, good answer. Kedekut. Wah, that's a good answer as well.
Okay, kemalasan. Okay, keterlaluan. Wah. Okay, menarik. Kemurungan. Wah, okay, menarik jawapan. Okay, saya selalu kongsikan lah dekat mahasiswa UPM kan khususnya. Jangan jadi mahasiswa 3K adalah yang pertama. K yang pertama adalah kelas. K yang kedua adalah kafe dan K yang ketiga adalah college. Bermakna apa? Dalam kehidupan seharian sebagai mahasiswa, pagi-pagi pergi kelas, balik kelas lapar, pergi kafe, dah penat makan, dah kenyang, balik college ke katil. Jadi itulah kehidupan seharian, repeat over and over and over and over again. Bila dah graduate, bila interviewer ataupun recruiter tanya masa interview apakah pelajaran yang awak dapat dalam universiti, memang CGPA tip-top, tapi saya tak join apa-apa aktiviti curriculum. Saya tak pernah ada leadership value. Saya tak pernah communicate dengan mahasiswa selain daripada mahasiswa dalam cosmate saya. Jadi itulah, kita tak nak lahirkan mahasiswa yang stagnan, mahasiswa yang biasa-biasa. Kita nak mahasiswa yang luar biasa hebat. Jadi jangan jadi mahasiswa 3K. Pagi-pagi pergi kelas, lapar pergi kafe dan kemudian penat ke college. Esok pagi-pagi pergi kelas, lapar ke kafe, balik ke college. Jadi itulah kehidupan seharian yang kita tak nak. Kita nak jadi mahasiswa yang holistik. Jadi bagaimana nak jadi mahasiswa yang holistik ni? Kena amalkan 7 habit of highly effective people ni lah. Alright. 3K untuk Sakit apa? Topik bukan? Topik ke? 3K untuk yang bekerja. Okey, nanti saya Mungkin pakai topik pagi. kalau topik. College. Itu je lah kehidupan seharian kita. Alright. Okay, mungkin kita ke slide yang pertama. Oh, okay. Peserta ada juga yang bukan dari kalangan mahasiswa. Alright. Saya take note kali ni. Actually, 7 highly effective ni bukan saja mahasiswa yang boleh amalkan. Semua orang pun boleh, across ages, semua orang boleh. Alright, yang pertama adalah be proactive. Apa yang Stephen kata, be proactive ni maksudnya apa? Bila kita ada satu situasi, dalam satu situasi kita nak kita ni proaktif bukan reaktif. Bermakna sebelum permasalahan itu berlaku, kita dah cari solusi. Okey, sebagai contoh, masa pandemik berlaku kan, masa pandemik berlaku kita memang diuji, satu dunia diuji dengan pandemik. Dan ada dalam kalangan kita yang terpaksa diberhentikan kerja, ada dalam kalangan kita yang bisnes tak boleh nak uruskan bisnes, dan ada dalam kalangan kita yang terpaksa belajar secara online, kalau untuk mahasiswa lah. Jadi kenapa kita nak kena be proaktif ni? Maksudnya kita dalam kehidupan kita ni, kita ada perkara yang kita boleh kontrol dan ada perkara yang kita tak boleh kontrol. Untuk perkara-perkara yang kita tak boleh kontrol, itu yang kita jangan letak energi ataupun tenaga kita dekat perkara-perkara yang di luar kita punya bidang kuasa. Tetapi kita boleh kontrol apa yang dalam bidang kuasa kita. Sebagai contoh, bila kita retrench daripada pekerjaan, kita dibuang kerja, apa yang kita boleh kontrol dalam kehidupan kita? Mungkin kita buat gig ekonomi, kita buat bisnes-bisnes sambilan, kecil-kecilan. Mungkin dari situ kita carilah apa solusi yang kita boleh lakukan untuk membuatkan kita ni proaktif, untuk membuatkan kita ni effective people. Dan saya ada baca dalam buku ni, dia kata don't put your energy towards something that you can't control, but put your energy towards, the first one is towards yourself and the second one is towards your attitude. So selain daripada untuk kita menambahkan orang kata skill ataupun skill lah, untuk skill diri kita, kita juga kena fokus dekat attitude kita. Kerana apa yang saya nampak, bila saya bekerja, sebelum ni saya jadi fellow perdana tu, bekerja direct dengan menteri. Jadi saya bekerja direct dengan menteri di Kementerian Sains Inovasi.
kiranya bila kita duduk di highest level tau. Kalau dalam Kementerian Sains tu di tingkat yang paling atas. Jadi kita ni bekerja dengan menteri, kita boleh tengok overview, the bigger picture of what is happening regarding science and technology di peringkat Malaysia. Instead di peringkat international pun kita boleh nampak. Kita boleh nampak Malaysia ni tahap mana nak dibandingkan dengan Singapura, nak dibandingkan dengan Indonesia dan sebagainya. Jadi dekat sini bila dalam alam pekerjaan kita memang kena jadi proaktif. Kita tak boleh menunggu nah awak buatlah kerja ni, buatlah kerja ni, tapi kita yang kena proaktif. Kita yang akan cari kerja, kita yang kena sediakan report, kita yang kena sediakan research paper untuk polisi dan kemudian pergi jumpa menteri. Datuk Seri, saya dah sediakan ini yang saya rasa perlu untuk anak muda. Ini yang saya rasa perlu untuk pembangunan sains di Malaysia. Jadi untuk kita untuk ada kerja yang kualiti, kita perlu jadi proaktif. Begitu juga dengan mahasiswa. Dalam kelas seek for help, tanya lecturer. Jangan tunggu lecturer yang tanya kita, jangan tunggu kawan-kawan yang tanya kita. Contoh, antara contoh yang lain, bila kita dalam kalangan mahasiswa kita ada masalah kewangan, betul? Saya sendiri pun dulu ada masalah kewangan. Itu adalah satu orang kata masalah yang membebankanlah para pelajar. Jadi apa yang kita nak buat? Memang kita ada masalah kewangan, tapi apa yang kita nak buat untuk be proaktif, untuk kita selesaikan masalah kewangan tu? Macam saya dulu, sambil-sambil saya belajar, sambil-sambil saya seorang mahasiswa, saya juga buat bisnes. Saya buat bisnes saya sendiri, saya join keusahawanan, join program-program keusahawanan anjuran CHAM. Anda semua tahu tak tentang CHAM? Nak tanya student UPM lah. CHAM is Center of Entrepreneurship and Students Marketability. Dia terletak di kompleks KA, Kompleks Akademik A. Dekat situ dia ada satu pusat keusahawanan. Kalau kita ada masalah kewangan, kita boleh pergi kat sana, kita boleh minta grant, duit untuk kita mulakan bisnes kita. Jadi dekat UPM ni actually ada banyak lah orang kata kelebihan-kelebihan yang UPM sediakan untuk mahasiswa. Tinggal kita proaktif pergi cari untuk kita selesaikan masalah-masalah kita. Okay, baik. Yang kedua, kita pergi slide yang seterusnya. Okay. Boleh kita pergi slide yang seterusnya. Ini adalah yang saya katakan tentang circle of influence dengan circle of concern. Jadi kita kena fokus dekat circle of influence kita. Dekat mana yang kita boleh influence, dekat situ yang kita kena fokuskan. Alright, slide yang seterusnya. Okay. Boleh kita pergi slide yang seterusnya? Okay, dan yang kedua adalah begin with the end in mind. Maksudnya apa? Sebelum kita strategize ourselves, macam mana apa yang kita nak buat dalam kehidupan kita, dalam minda kita, kita dah visualize dah. Apakah outcome ataupun output yang kita nakkan dalam pada kita punya gerak kerja. Sebagai contoh, kalau mahasiswa, kita tahu selepas 4 tahun kita nak graduate. Dan kita nak graduate yang macam mana? First class ke, second class apa ke, kita nak dapat anugerah-anugerah di fakulti ke, kita nak dapat anugerah universiti ke. Alhamdulillah saya baru je bergraduate tahun lepas 2022. Dan alhamdulillah dalam bergraduate tu dapat anugerah daripada fakulti. Minta maaf Puan Hana, tapi suara Puan Hana tak dengar. Masih tak dengar Puan Hana. Masih tak dengar Puan Hana, cuba untuk unmute
Lepas tu unmute balik. Masuk tadi unmute. Okey, sekarang dah okey ke? Boleh dengar Puan Hana. Okey. Okay. Biasalah masalah teknikal kan. Ya, betul. Alright. Tadi saya berhenti dekat mana eh? Tadi Puan Hana berhenti dekat begin with end in mind. Mana kita sentiasa kena berpandangan jauh. Alright, betul. Okey, bukan berpandangan jauh tapi kita dah ada goal kita apa. Maksudnya sebelum kita mulakan gerak kerja, kita dah tahu dah apa yang kita nak dalam kehidupan kita, Siapa yang kita nak jadi. Apakah minat kita? Apakah hello? Ya Puan Hana, boleh dengar? Sorry sebab saya nampak moderator kita tersekat kan. Okay, boleh dengar eh. Jadi kita perlu ada dalam minda kita siapa yang kita nak jadi pada masa akan datang. Apakah kita punya cita-cita, apakah impian yang kita nak capai supaya kita ada dua benda. Kita ada direction dan kita ada destination. Dua perkara itu sangat penting. Sebab apa? Direction kita nak tahu apakah hala tuju kita. Di mana kita nak pergi. Ke kanan ke kiri ke belakang ke hadapan ke, naik tangga ke, turun tangga ke, dekat situ kita kena tahu dah dekat mana direction yang kita pergi. Dan yang kedua adalah destinasi kita. Mungkin dalam alam pekerjaan, siapa yang kerja dekat government kan, kita dah tahu okay, the next step is kita nak naik grade apa. Dekat situ kita dah tahu dah hala tuju kita dan bagaimana kita nak mengorak langkah kita untuk mencapai apa yang kita nak capai. Okay, baik. Dan yang ketiga, seterusnya. Okay, yang seterusnya sangat-sangat penting. Put first things first. Maksudnya apa? Kita kena prioritikan perkara yang perlu diprioritikan. Okay, bila kita tengok mahasiswa saya lihat apa yang mahasiswa selalu buat adalah untuk tidak prioritaskan perkara yang perlu diprioritikan. Sebagai contoh, saya tengok kan kawan-kawan saya sendiri junior, kita tengok ada mahasiswa yang terlampau aktif dalam bidang kurikulum sebagai contoh. Okay, dia terlampau aktif tetapi prioriti kita apa? Prioriti kita adalah akademik kita. Itu memang prioriti. Kemudian dia terlampau aktif sampaikan pengarah dinner, semua segala dinner dia lah jadi. Dinner college, dinner fakulti, dinner universiti, semua. 7, 8, 9, 10, 15. Ya Allah. Itu sangat Para hadirin mohon bersabar. Minta maaf sebab Puan Hana mungkin mengalami masalah teknikal ya. Puan Hana, minta maaf Puan Hana. Puan Hana perlu unmute sebab tak dengar. Okey. Boleh dengar sekarang. dah boleh dengar dah. Okay, saya pun tak tahulah kenapa hari ni kan audio dia jadi kurang jelas sikit, saya minta maaf. Namun kalau kalau saya punya suara tak dengar nanti boleh bagi tahu saya. Alright, kita pergi yang slide yang seterusnya. Alright, dekat sini saya yakin dan percaya semua orang dah tahu dah berkenaan dengan kuadran ni. Yang mana yang important, yang mana yang urgent, yang mana yang not important, yang mana yang not urgent. Jadi saya nak skip lah dekat bahagian ni. Saya yakin
anda semua dah cukup orang kata berilmu dah. Kan student UPM tambah lagi dah tahu dah bagaimana nak prioritaskan yang mana yang urgent dan important, kat situ yang kita kena buat dahulu. Yang mana yang important tapi tak berapa nak urgent, kita plan. Yang mana yang tak berapa nak urgent dan tak important, kita buang. Sebagai contoh, playing games. Yes, main game, saya tak nak kata main game itu membuang masa, sebab setengah orang saya tengok ada yang main game for the sake of their mental health. Dah penat belajar apa semua, jadi kita nak orang kata nak have fun kan sekali-sekala. Jadi it's okay. You can have fun. Tapi dia adalah tak urgent dan tak important. So kita bila kita ada masa baru kita buat. Macam itulah. Alright. Okay, masih tak ada suara ke moderator? Sebab dekat ruangan chat ni ramai kata saya tak ada suara. Ada. Okay, Alhamdulillah. Alright. Suara Puan Next. Hana, cuma minta maaf ya, ada suara, cuma line Puan Hana tak stabil sangat. Oh, okay. Alright. Okay, kita pergi next slide. Okay, slide yang keempat. Habit yang keempat adalah win-win situation. Apa yang Stephen katakan tentang win-win situation ini? Okay, kita dah nak step ke seterusnya. Tadi 1, 2 dan 3 adalah within ourselves. Maksudnya kita dan diri kita sahaja. Bila kita masuk 4 dan 5, habit 4 dan 5 ni berkenaan dengan kita dan orang lain. Sebab kita kena tahu yang dalam sebagai mahasiswa ke, dalam alam pekerjaan ke, nak tak nak memang kita kena communicate dengan orang, nak tak nak memang kita kena bekerja dengan orang. Betul? Jadi yang keempat adalah win-win situation. Think win-win. Maksudnya apa? Bila kita berhadapan ataupun nak bekerja dengan seseorang, mungkin contohlah kalau dalam konteks mahasiswa kita nak buat assignment, group assignment, kita perlukan partner, betul? Kita perlukan group of people. Dekat sini kita perlu think win-win. Maksudnya apa? Kita nak kita win, kita nak orang yang kita bekerja tu bersama itu juga win. Maksudnya dua-dua dapat kebaikan. Bukannya kita ni free rider kan, bila buat assignment kita free rider, orang-orang yang buat kat kita. Maksudnya apa kat situ? Kita win, orang lose. Maksudnya kita tak contribute. Dan kita juga tak nak kita lose, orang win. Maksudnya apa? Jadi people pleaser. Orang bagi arahan tu, bagi arahan ni, bagi macam-macam lah dekat kita. Kita macam ya, okey saya buat. Terlampau baik sampaikan jadi people pleaser. Dekat situ kita tak nak juga. Kita lose, orang lain win. Tapi kita nak win-win situation. Kita dapat kebaikan dan rakan-rakan yang kita bekerja tu pun dapat kebaikan juga. Alright. Yang seterusnya, yang kelima adalah yang kelima. Seterusnya, slide yang seterusnya. Alright. Kita boleh pergi slide yang seterusnya. Sekejap ya Puan Hana. Kita ada masalah teknikal sikit. Okay. Maaf ya. Alright. Okay. Alright, terima kasih. Slide yang kelima adalah seek first to understand, then to be understood. Maksudnya apa? Bila kita nak berkomunikasi dengan orang untuk menjadi, untuk mendapatkan orang kata successful period, first kita kena belajar untuk memahami situasi, belajar untuk memahami kita punya klik, kita punya rakan sekerja, belajar untuk memahami kawan-kawan kita, belajar untuk memahami lecturer, belajar untuk memahami semuanya lah sebelum kita dan selepas itu kita untuk kita difahamkan, untuk kita ni faham situasi kita juga. Jadi dekat situ, bila kita dalam konteks pekerjaan kan, bila saya bekerja dengan menteri ni dia tak ada masa nak layan kita lah. Walaupun kita ni menti dia, kita bekerja untuk dia, tapi dia tak ada masa nak layan kita. Tapi nak tak nak,
kita dah tahu dah end goal kita apa. Kita nak win-win situation. Kita bekerja dan berkhidmat untuk kebaikan dia, dan untuk kebaikan kita adalah kita gain that experience. Betul. Bukan setakat gaji tapi kita gain the experience, kita nak gain the network. Okay, kita nak ada network kita. Jadi dekat situ kita kena faham, okay, apakah situasi yang berlaku dalam alam pekerjaan ini. Apakah itu Kementerian Sains? Siapakah orang-orang yang penting dalam kementerian ini? Apakah polisi-polisinya? Jadi kita kena listen and learn. Belajar dan memahami situasi ataupun evaluate lah. Kita kena evaluate apakah keadaan semasa dan apakah keadaan yang mungkin akan berlaku. Jadi dekat situ kita boleh adapt dengan situation dan kita punya actions adalah towards that situation. Alright. Dan yang terakhir, yang keenam, yang kedua terakhir adalah synergize. Okay, kalau kita tengok dekat gambar ni, kita nampak bahawa semua orang bekerja bersama. Jadi sebagai contoh pada hari ini, program psikopendidikan siri yang dah kelima dah pun, saya yakin dan percaya di sebalik program psikopendidikan ni terdapat ramai orang kata personel atau AJK ahli jawatan kuasa yang bekerja sama untuk menjayakan program ini. Jadi tahniah dan syabas sebab program ni sangat bagus. Dan anda fully utilize everyone. Dekat sini mungkin ada yang boleh buat paperwork, jadi dia jadi setiausaha. Dekat sini ada yang boleh orang kata manage the account, manage the money, jadi dia jadi bendahari. So macam moderator kita pada hari ni, saya yakin mungkin antara kalangan semua orang Puan Sagita yang paling pandai untuk moderate the program. Jadi beliau jadi moderator hari ini. Sebab itulah kita kena synergize, collaborate and bina networking. Okay, mahasiswa, saya nak pesan dekat anda semua untuk bina jaringan network bermula daripada sekarang. Bagaimana nak bina network ni? Okay, sebagai contoh hari ini kita ada 2 panel. Kita ada Dr. Ikram dan saya sendiri hari ini. Jadi jangan orang kata sia-siakan peluang ni, walaupun kita sebagai seorang partisipan sahaja dan bukan moderator ke, bukan pengarah program ke, tapi kita dah dapat orang kata satu peluang untuk kita connect dan network dengan dua penceramah pada hari ini. Jadi selepas saja program hari ini, janganlah kita slide under the carpet, biarkan macam tu saja. Tapi cuba untuk network, cuba untuk bina jaringan. Mungkin selepas ni saya akan share contact information saya. Jadi saya nak tengok dalam 1,000 lebih orang partisipan ni siapa yang connect dengan saya. Macam tu. Siapa yang connect dengan Dr. Ikram. Sebab dari situlah kita bina jaringan kita. Macam saya dahulu pun, saya bina jaringan start daripada mahasiswa lagi. Panel-panel yang saya rasa penting dan saya rasa boleh membantu saya, boleh saya belajar daripada panel ni. Selepas itu saya cari contact information dia. Kalau dia tak share, saya cari nama dia. Contoh Dr. Ikram UTM. Confirm mesti akan keluar punya. Kemudian saya akan connect dengan orang tu. Assalamualaikum Dr. Ikram, saya peserta program ni. Input yang saya dapat daripada doktor adalah 1, 2 dan 3. Jadi boleh tak kita connect untuk saya belajar dengan doktor hari ni. Jadi selepas itu pada masa akan datang, kadang-kadang peluang ni datang daripada orang-orang yang kita connect. Ada orang kata network ke kabel. Okay. Saya suka perkataan network daripada perkataan kabel. Kalau kabel ni maksudnya ada privilege. Contoh, privilege dia ni orang kaya, dia ni anak datuk, anak Tan Sri kan. Nak dapatkan satu position pekerjaan tu, dapat laluan kabel. Tak payah interview pun dah dapat dah pekerjaan tu. Tetapi kalau network, kita dapat placing pekerjaan tu sebabkan kita kenal orang dan sebabkan kita ada, maksudnya kita ada satu one step ahead. Orang lain kena lalu daripada level 1 tapi kita dah boleh level 2 sebabkan kita kenal orang tu. Kita dah pernah bekerja dengan orang tu. Kita pernah tunjuk attitude yang baik dengan orang tu. Jadi itu adalah network. Dan network ni equal to net worth. Network equal to net worth. Itu adalah satu mindset yang kita perlu tanamkan
Sesiapa saja dalam kalangan kita walaupun rakan sebilik kita, jangan putus kawan lah. Jangan show bad attitude walaupun dengan roommate kita. Sebab kita tak tahu pada satu masa akan datang roommate kita tu mungkin akan jadi someone yang berjaya. Mungkin roommate kita tu akan jadi someone yang we need to seek help. You know? Alright, for our future youth. Okay, yes, betul tu Puan Farhana. Alright. Dan yang terakhir, yang paling penting untuk good character yang kita perlu untuk masa hadapan kita yang lebih baik adalah yang ketujuh, sharpen the saw. Sharpen the saw ni maksudnya apa? Hari-hari kena latih diri kita untuk apa yang kita nak. Okay, yang pertama macam ni, apa yang kita nak? Contohlah, kita nak jadi seorang okay lah, macam saya sendiri seorang saya graduate biochemistry daripada Fakulti Biotech. Okay, jadi untuk menjadi seorang researcher ataupun menjadi seorang saintis, jadi apa yang saya perlukan adalah ilmu dalam sains. Ilmu semasa, maksudnya knowledge semasa tu saya kena tahu sebab sains ni dalam dunia sains dia satu dia unpredictable dan yang kedua dia berubah, dia transform dari satu masa ke satu masa yang lain. Maksudnya dia tak rigid. Inilah sampai bila-bila, tak. Dia sentiasa ada je new findings, ada je benda-benda baru. Jadi apa yang kita kena buat? Yang kita kena buat adalah be better 1% each day. Okay, kalau setiap hari kita tambah skill kita ataupun kita consistently tambah value dalam diri kita 1% je satu hari. Tak perlu banyak-banyak. 1% tu mungkin allocate masa kita dalam masa 24 jam yang Allah dah bagi dekat kita ni, yang Tuhan dah bagi 24 jam. Okay, 8 jam kelas, 8 jam tidur, ada lagi baki. Kita ambil mungkin 30 minit je. 30 minit je dalam masa satu hari. Okay, 30 minit dalam masa satu hari, 1% satu hari. By the end of the year, selepas 365 hari, kita akan jadi 37 kali ganda lebih baik daripada hari pertama kita. Itu adalah perkiraan dia lah. Kiranya hari pertama kita mulakan progress kita, consistently every day, selepas 365 hari, kita akan jadi 37 kali ganda lebih baik daripada hari pertama kita. Itu yang kita kena always do lah. Maksudnya consistently. Sebagai mahasiswa mungkin yelah saya faham kan mahasiswa ni kebanyakannya saya sendiri pun dulu bila dah nak dekat exam baru nak study. Hari ni esok exam, hari ni study. Jadi kalau boleh jangan buat macam tu. Esok exam, hari ni study. Tapi bayangkan kalau kita consistently belajar, satu hari belajar sikit, esok belajar sikit, lusa belajar sikit, by the time kita nak exam, kita tinggal nak buat revision je. Itu je yang kita nak tinggal. Macam tu juga dalam alam pekerjaan kan. Saya tak boleh nak cerita sangat dalam alam pekerjaan kerana saya punya orang kata saya hanya baru setahun bergelar pekerja. Jadi saya tak boleh nak share sangat dalam alam pekerjaan. Itu pun setahun tu pun bekerja as a fellowship. Bekerja dengan menteri. Jadi bekerja dengan menteri pun sama juga. Setiap hari kita kena ada improvement setiap hari. Jadi macam contoh apa yang saya buat dalam MOSTI ni kita ada terlalu banyak polisi lah. Terlalu lampau banyak sangat polisi. Jadi setiap hari baca satu. Baca sikit-sikit. So by the end of selepas beberapa hari, selepas beberapa minggu, beberapa bulan, kita dah boleh mahir dah semua polisi. Jadi macam itulah. Alright. So saya rasa sekarang ni dah 10.15. Mungkin saya berhenti setakat ini. Okay. Saya berhenti setakat ini dan kita continue to the Q&A session. Alright.
Baik, terima kasih Puan Hana ke atas perkongsian ilmu yang amat jelas tadi. Para hadirin yang dikasihi sekalian, seperti mana yang dikongsikan oleh Puan Hana, terdapat 7 ciri-ciri seorang individu yang holistik dan berkesan, iaitu menjadi seorang yang proaktif. Ciri kedua adalah begin with the end in mind. Ketiga pula adalah prioritikan perkara yang perlu diprioritikan. Seterusnya, ciri keempat merupakan ciri berfikir secara win-win. Seterusnya adalah belajar untuk memahami orang lain sebelum kita difahami oleh orang lain. Ciri keenam pula adalah synergize, iaitu bekerjasama antara sesama lain. Dan ciri terakhir merupakan melatih diri dengan ilmu dan kemahiran untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Akhirnya, seperti mana yang diingatkan oleh Puan Hana, janganlah kita jadi seorang yang ada sikap 3K. Baiklah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hana ke atas ilmu yang dikongsikan sebentar tadi. Para hadirin sekalian, sekarang sudah tibalah slot terakhir kita pada pagi ini, iaitu sesi soal jawab. Oleh itu, saya meminta para hadirin untuk menunjukkan soalan-soalan anda kepada dua penceramah kita di ruangan chat yang ada. Dipersilakan. Peringatan mesra kepada semua hadirin untuk memastikan mic anda dalam keadaan mute. Terima kasih ya. Para hadirin boleh mengemukakan soalan anda di ruangan chat yang ada. Baiklah, kita ada soalan pertama kita. Okey, soalan pertama kita bolehlah ditujukan kepada penceramah pertama kita ya. Okey, soalannya ialah daripada Nur Laila. Okey, bagaimana nak uruskan seseorang yang pandai bercakap tapi tugasan dia, maaf ya. Mana ya? Tugasan dia tak diselesai dan banyak alasan. Dr. Ikram? Boleh doktor jawab soalan daripada Nur Laila? Okey, baik. Terima kasih kepada soalan yang diberikan, iaitu bagaimana, soalan dia, bagaimana kita ingin menguruskan seseorang yang pandai bercakap tapi tugasan dia tak diselesaikan dan banyak alasan. Okey, yang pertama sekali, kita sebagai seorang manusia, kita kena fahami bahawa setiap individu itu adalah berbeza-beza dan kita akan sentiasa dikelilingi dengan orang yang boleh bekerja dan orang yang tidak boleh bekerja. Okey, perkara yang pertama yang saya cadangkan, pertama sekali kita ini mesti kena tunjukkan karakter dan kepribadian yang baik sebelum kita berani untuk menegur orang yang mempunyai sikap seperti itu. Kenapa? Kalau kita tidak mempunyai kepribadian yang baik, mereka akan counter back balik dengan alasan, contohlah, Dr. Ikram pun sama je. Untuk apa saya ikut pandangan Dr. Ikram? Jadi, pertama sekali, kita kena pastikan apabila kita ingin memberikan pandangan bahawasanya kita ini sebagai seorang ketua mempunyai kepribadian yang baik supaya kita, orang yang tegur tu, belajar melalui tauladan. Kita tak nak kita tegur tetapi kita pun sama seperti mana dengan orang yang tegur. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, saya cadangkan, daripada kita memikirkan masalah untuk menyelesaikan masalah yang orang tadi, itu lebih baik kita memikirkan alternatif bagaimana kita nak bantu orang itu menyelesaikan tugasan dia yang tidak siap. Sebab kadang-kadang manusia ini dia akan belajar daripada bimbingan.
rather than kita bagi satu kerja yang dia tak tahu, lepas tu kita kata dia tak siap kerja sebab dia ada banyak alasan. Tidak, kadang-kadang orang tak dapat selesaikan sesuatu tugasan dia sebab dia tak dapat bimbingan yang sepatutnya. Jadi sebagai ketua ataupun rakan, kalau ada rakan yang ada banyak alasan ini, kita bimbinglah mereka dahulu. Supaya gradually orang-orang seperti ini pada masa akan datang dapat melakukan tugasan itu tanpa bimbingan kita. Itu adalah sedikit pandangan daripada diri saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ikram ke atas jawapan yang sungguh menarik dan jelas tadi. Baiklah, soalan seterusnya daripada Cikgu Nora Ain akan ditujukan kepada penceramah kedua kita iaitu Puan Hana. Okey, soalannya adalah bagaimana untuk tidak menjadi seorang yang procrastinate dalam tugasan yang diberi. Kadang pada mula semangat untuk buat kerja tetapi apabila tiada kerjasama dari rakan-rakan kerja akan jadi procrastinate iaitu bertangguh. Penilaian tu Puan berdasarkan Hana? akak dengan yang Soalan dia tadi bagaimana tak nak procrastinate ke tadi? Bagaimana untuk seorang tidak menjadi procrastinate dalam tugasan yang diberi? Sebab kadang-kadang semangat untuk buat kerja tapi tiada kerjasama daripada rakan-rakan yang menyebabkan kerjanya jadi procrastinate. Okay, faham. Right, terima kasih kepada mereka yang bertanya berkenaan dengan soalan ni. Okay, procrastination adalah satu orang kata killer tambah-tambah untuk seorang mahasiswa kan. Saya faham sangat kalau procrastinate ni kebanyakan orang kata boundary lah sebagai seorang mahasiswa. Okay, yang pertama adalah bila kita mempunyai rakan-rakan yang tidak bekerja sama dengan kita. Berbalik kepada jawapan Dr. Ikram sebentar tadi kan. Sama juga dalam kehidupan kita memang kita akan encounter dengan pelbagai ragam manusia. Okay, boleh dengar? Boleh. Okay, Puan Sagita okey ke? Okey, minta maaf atas masalah teknikal. Boleh sambung Puan Hana. Puan Hana? Boleh dengar ke Puan moderator? Okey, boleh dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, berbalik kepada soalan sebentar tadi. Dalam kehidupan kita kan, di alam pekerjaan ke, di alam universiti sekalipun, memang kita akan berjumpa dengan pelbagai ragam manusia. Jadi berbalik kepada locus of control kita tadi kan, locus of control. Ada perkara yang kita boleh kontrol dan ada perkara yang kita tak boleh kontrol dalam kehidupan kita. Jadi untuk perkara yang kita boleh kontrol, mungkin yang pertama untuk rakan-rakan yang tak boleh kerjasama kan, kalau kita dah nasihat, kita dah tanya perkembangan rakan-rakan tu, kalau dia tak nak juga kan, tak nak juga bekerjasama, what can we control is pergi jumpa lecturer, beritahu masalah ni kepada lecturer. Jadi itu je lah jalan penyelesaian. Cumanya untuk diri kita, jangan kita putus semangat lah. Jangan kita disebabkan keadaan itu, kita jadi hilang semangat dan kita pula yang procrastinate. Itu jangan sampai berlaku begitu. Sebab attitude orang kita tak boleh kawal. Tapi our locus of control, attitude kita, disiplin kita, fokus kita, goal kita, mindset kita, itu kita boleh control. Jadi kita control apa yang kita boleh control. Dan untuk nation ni, saya ada tips lah. Masa saya bergelar mahasiswa, ini apa yang saya buat lah. Apa yang saya buat, setiap tugasan yang diberikan kepada saya akan, selain daripada saya tulis dalam planner, saya akan tulis dalam satu kira kertas-kertas kecil lah, kertas-kertas kecil
dan saya akan lekat di board. Kiranya kita hari-hari kita nampak apa yang kita nak buat pagi ni, apa yang kita nak buat hari ni. Kemudian saya ada satu jar, satu balang yang kosong lah, balang yang nampak, yang transparent. Selepas saja saya selesai tugasan saya yang pertama, saya akan connect macam tu, saya akan buat macam ni, crumple it and then letak dalam jar. By the end of the month, kita akan rasa puas sebab kita akan nampak satu balang yang penuh, yang berisi. Maksudnya apa? Kita akan rasa yang macam dalam bulan ni kita memang highly productive. Setiap hari kita buat sesuatu. Assignment kita siap, kita dah buatlah sesuatu kan. Jadi dekat situ kita beri satu kepuasan. Sebab kita nampak visualize yang kerja-kerja kita siap dan selesai. Jadi mungkin rakan-rakan kita boleh cubalah. Kita boleh cuba cara inilah. Maksudnya apa? Dekat sini sebenarnya kita nak manipulate kita punya mindset. Bahawasanya kita boleh bekerja dan kita boleh jadi produktif. Alright. Baiklah, terima kasih Puan Hana ke atas penjelasan yang sangat padat dan jelas tadi. Baiklah, masa mencemburui kita akan teruskan dengan soalan terakhir kita kepada Dr. Muhammad Ikram, iaitu daripada soalan daripada Zuraida. Itu soalannya, ada setengah individu lebih suka bersikap low profile walaupun mempunyai kepakaran, pengalaman dan pengetahuan yang tinggi. Jadi soalannya, bagaimana untuk mengenal pasti mereka yang bagus tetapi tidak suka menonjolkan diri, dan bagaimana untuk mendekati mereka dan boleh belajar daripada mereka? Dr. Ikram? Okey, satu soalan yang sangat bagus tentang individu yang low profile, dan saya rasa Puan Zuraida ni mungkin datang daripada background pendidikan. Mungkin saya rasa daripada KPM. Di Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, untuk pengetahuan saya pun merupakan bekas guru. Okey, saya pun merupakan bekas guru. Okey, sebelum beriman sebagai seorang pensyarah. Okey, sebenarnya kenapa ada setengah rakan-rakan kita ini yang suka bersikap low profile? Yang pertama sekali saya kaitkan dengan 8 ciri yang saya nyatakan sebentar tadi, iaitu penghargaan. Kadang-kadang kita sebagai rakan sekerja, kita sering kali menidakkan penghargaan kepada rakan sekerja kita yang lain. Sebab kita rasa diri kita ni hebat. Dan sebenarnya kita tak sedar rakan kita tu lebih hebat daripada diri kita. Jadi untuk menjadikan mereka ini hebat juga, kita kena berikan penghargaan kepada mereka. Penghargaan dalam bentuk bagaimana? Yang pertama sekali, kita boleh letakkan mereka di beberapa jawatan kuasa yang penting. Sebab kita tahu mereka hebat. Apabila kita berikan mereka suatu accountability yang boleh dilaksanakan oleh mereka, jadi itu sedikit sebanyak akan menjadi suatu permulaan kepada diri mereka untuk menonjol pada masa akan datang. Kadang-kala orang yang low profile ini, mereka tidak mempunyai platform yang betul. Contoh, orang ni adalah pakar dalam bidang teknologi pendidikan, tapi kita berikan tugasan untuk menguruskan sukan. Jadi macam tak kena kan? Jadi seharusnya orang yang mempunyai kepakaran seperti itu, kita minta mereka untuk membina database ataupun blog sekolah dan sebagainya. Dan apabila mereka berjaya, maka kita sebagai rakan sekerja harus memberi penghargaan yang sebagusnya kepada diri mereka supaya dia ada semangat untuk menonjolkan diri pada masa akan datang. Soalan yang kedua, bagaimana untuk mendekati mereka supaya kita boleh belajar daripada mereka? Sebenarnya orang-orang yang mempunyai kepakaran ini bukannya mereka tidak mahu berkongsi. Cuma kita ni sebagai orang yang nak menuntut ilmu dengan mereka, kita tak menunjukkan kesungguhan. Contoh, saya katakan kita tak tunjukkan kesungguhan. Kita nak memahami sesuatu konten pembelajaran, kita tak nak pergi berjumpa dengan dia. Kita tanya dalam WhatsApp. Contoh, Assalamualaikum Puan Zuraida. Puan Zuraida free tak? Boleh tak Puan Zuraida jumpa dengan saya? Sepatutnya dalam teks itu nak menunjukkan kesungguhan kita. Contoh, Assalamualaikum Puan Zuraida kat mana?
hari ni saya nak belajarlah sesuatu dengan Puan Zuraidah. Jadi kita kena tunjukkan tekad, keazaman diri kita untuk mempelajari benda itu. Itulah karakter yang kita kena ada. Karakter yang inginkan kepada ilmu. Barulah orang yang nak kongsi tu, dia rasa kita ni ada semangat. Bila dia tahu orang ada semangat, dia lagi berkobar-kobar sebenarnya untuk berkongsikan ilmu yang dia ada. Itu adalah sedikit maklum balas daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ikram atas penjelasan yang sangat baik tadi. Terima kasih ya. Okey, baiklah. Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih sekali lagi diucapkan kepada para peserta yang menanya soalan serta panel kita yang menjawab soalannya yang ditujukan sebentar tadi. Baiklah hadirin, sebelum mengakhiri majlis kita pada pagi ini, mari kita bagi dengan buat semua ya. Satu, dua, tiga. Lagi sekali. Satu, dua, tiga. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada para peserta yang sudi bergambar bersama-sama. Hadirin dan hadirat sekalian, itu tadi maka berakhirlah program kita pada pagi ini iaitu Good Character Leads to Success. Majlis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan jutaan terima kasih kepada para penceramah yang luar biasa dan para hadirin yang sudi meluangkan masa bersama kita pada pagi ini. Tidak dilupakan juga buat ahli jawatan kuasa yang telah bertungkus lumus dan berusaha keras dalam menjayakan program kita selama beberapa hari. Saya juga ingin meminta maaf atas segala kesilapan dan kesalahan teknikal yang dilakukan sepanjang program kita pada pagi ini. Syabas dan tahniah diucapkan buat semua. Jadi saya sekali lagi menjemput Saudari Raja Intan Munira untuk menutup majlis kita pada pagi ini dengan bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Saudari Raja Intan atas bacaan doa sebentar tadi. Baiklah, kini kita sudah sampai ke penghujung majlis. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi dan mengalu-alukan kehadiran semua peserta. Sehingga bertemu lagi, saya Sanggita Kamalasan mengundurkan diri. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Pulanglah Tuan membawa ilmu, bersatu bangsa bangunkan negara. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih semua atas perkongsian ilmu. Sila ke kantin semua untuk makan. Terima kasih. Mana kedatangan.
Okay, boleh kita move to lobby yang ni, yang bukan jawatan kuasa kita. Dia dah register. Assalamualaikum. Cik Azizi. Yang ni untuk discussion tentang the progress tadi ke? Sorry. Waalaikumsalam Doktor. Okay, lepas ni kita ada nak discuss sikit lah tentang apa atau doktor ada nak jumpa dengan Saya student. just nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Cik Azizi dan juga mentor yang lain dan saya percaya para pelajar saya dapat banyak daripada exposure ini. So terima kasih banyak dan probably saya boleh just join kot dengar turut dengar apakah feedbacks daripada mentor supaya saya boleh juga guna pakai as input untuk penilaian saya. Boleh ke macam tu Cik Azizi? Sure, boleh Doktor. Alright, okay, thank you. So saya stop video ya. Terima kasih. Saya just pendengar yang senyap. Okay. Okay Doktor. So again, terima kasih banyak kepada semua mentor-mentor daripada KPM. Alhamdulillah, Terima was a kasih juga success kepada Doktor. event. Thank you. InsyaAllah. Okay, sini kita dah boleh remove kot peserta untuk ke lobby. Okay. Sebab ada yang on sahaja tapi dia ni kan, dia kat luar kan.
Close dulu ya, ditutup dulu. Wih. Kena off, kena close. Kena close. Stop. Nanti dia Azizi, tak boleh ke kita buat link baru ke? Yang ni kita end kan? Kita end kan dulu
Nanti okey. Sebab Prof pun nak masuk sekali, nak dengar. So kita end yang ini nanti kita bagi link dekat ni Prof Okey. Okay, kita end dulu.